Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima uqliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim wa rasulil karim wal malaikatil mukarrabin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qala silati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinatal arshih wa midada kalimatih. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna ahlil Qur'ana. Rabbina qulubina. Allahumma atina hikmah yu'til hikmati yasha wa may yu'til hikmati faqad hutil khairan katsira wa may yazakkaru wa ila ulil albab. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a wa zuknan fahman nabiyyin wa ilhamnal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajaba luha. Allahumma inni a'udzubika min amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama kalinya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan dan kurniaan Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Pertama-tama kalinya masih lagi kita ada dekat dalam majlis kuliah, majlis yang dicintai dan juga dirindui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis yang penuh dengan barakah. Tidak kiralah di mana saja kita berada, yang dikatakan inilah majlis ilmu, ini adalah majlis ahli syurga. Nanti kalau kita kat syurga tak ada benda lain, benda ni lah yang kita ada buat, iaitu kita duduk nak dengar cerita tentang Allah, bercerita tentang Allah, memuji Allah saja, sehingga timbullah kelazatan. Sebab itu para alim ulama' dia mengingatkan kepada kita, sekiranya dalam masa 3 hari kita ini tidak mendengar kuliah, tidak belajar, tidak ada ilmu, maka hati kita akan mati. 3 hari je, tak boleh lama. Tapi kadang-kadang kita tengok kita ni bukan kata 3 hari, dah berminggu-minggu kadang-kadang. Raya pun dah berbahagia 3 hari. Tapi kita tengok kita kat mana. Adakah kita istiqamah nak masuk ke dalam pengajian ataupun kita terkeluar daripada listing tersebut. Ini yang dipanggil mujahadah. Mujahadah nafsu kita untuk kita istiqamah menghabiskan satu kitab. Yang kita hari ini saya menggunakan satu pendekatan secara tartib, perlahan-lahan. Sebab tu tidak ada pada saya iaitu kita nak kata pada saya nak gunakan sepenuhnya ataupun ada had masa untuk saya habiskan satu kuliah. Itu bukan dalam saya punya KPI. KPI saya tak ada nak kena cepat habis, tak ada. Maka kita sama-sama murajaah bersama-sama. Maksudnya bukanlah kata saya je ataupun jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, tapi saya juga murajaah.
Maka hari ini kalau kita tengok, kita masuk pada masih lagi kita berlegar tentang perkongsian kitab ni. Macam mana nak tunjuk Allah, syariat dan hakikat, baru part 1. Dia ada part 2. Kalau tengok saya punya nota macam ni ini nota saya. Macam-macam. Ini kalau nak tunjuk nota, macam mana kita ini belajar dalam menuntut ilmu. Ini paling simple je. Sebab itulah kalau saya ni, kalau mana-mana saya kalau dalam konteks, dia ada dua. Pertama kita nak dengar, ataupun yang kedua kita nak belajar. Dalam kita nak belajar ini dia ada adab-adab pembelajaran. Adab, kalau kadang-kadang kita panggil kitab ni kitab sulukun murid. Kita nak jadi murid ke kita nak jadi murad? Kita yang mana? Ada adab ni. Maka hari ni kenapa kena ada pena? Pena tu pen lah hari ni. Tak kira lah pen ke pensel ke highlighter ke apa-apa pun. Kan? Sebab Allah ini dia bersifat menulis dengan pena. Tapi Allah bukan macam kita lah tulis pakai pen ni, tidak. Menulis. Macam mana kitab-kitab amal kita dihantar nanti dengan tulisan-tulisan. Inilah sebabnya kita kena ada, pertama kalau ada yang berkesempatan ada kitab, adakan kitab. Kalau tak ada kitab pun ambillah nota untuk tulis. Sebab apa? Sebabnya nanti kalau saya belajar, saya memang suka tulis nota. Sebab otak saya tak ada microchip. Kan? Kadang-kadang benda simple je. Katakanlah nama para sahabat pun saya tulis. Sahabat je kot. Tapi kadang-kadang saya tak ingat, saya tulis. Dengan tulis itulah mengingatkan kepada saya. Maka hari ini kita masuk pada Allah, syariat dan hakikat yang merupakan satu penghuraian. Penghuraian kita masih lagi berkisar kepada sifat-sifat. Iaitu kalau siapa yang ada kitab pada muka surat 24. Asas-asas ilmu tauhid. Asas-asas ilmu tauhid dipecah kepada berapa bahagian? Ada 4 bahagian. Iaitu dia ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni ada satu je yang dipanggil martabat zat. Kemudian dia ada sifat yang kedua, sifat ma'ani. Dia ada 7 sifat. Kemudian dia ada sifat ma'nawiyah, 7 sifat juga. Dan seterusnya sifat salbiyah. Ada 5 sifat. So kalau kita totalkan dekat sini, ada berapa sifat ni? 20 sifat. Maka kita sedang masuk pada pembelajaran dan juga perkongsian sifat 20. Sifat 20 ni sebenarnya bukan sesuatu benda yang kita boleh mudah faham. Maka sifat 20 ni sebenarnya dia punya core. Dia punya, kita panggil satu yang besar. Tetapi dalam dia ada intipati. Macam mana kita nak lebih mudah faham bila kita masuk asma' Allah. Asma'ul Husna. Asma'ul Husna dia tak berdiri sendiri. Asma'ul Husna adalah intipati kepada sifat 20 tadi. Maka dia lebih mudah faham. Maka kita dah masuk, hari ni kita masuk pada muka surat yang ke-23. Siapa ada kitab boleh buka kitab. Siapa yang rajin menulis boleh share. Boleh share kita punya tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan nota-nota kita. Sebab ini semua akan jadi saksi. Mulut kita akan terkunci, yang menjadi saksi kulit-kulit kita. Sentuhan-sentuhan kita semua jadi saksi. Kita menulis. Maka insyaAllah hari kita masuk pada huraian yang muka surat 23. Kita tengok. Dekat belah 23 tu dia ada satu dialog. Dialog di antara Imam Abu Hanifah dan juga Dahri. Okey, Dahri, pernahkah Allah itu wujud? Maka Imam Abu Hanifah kata, bahkan Allah memang wujud. Kita tengok bagaimana Imam Abu Hanifah menjawab soalan kepada Dahri tersebut. Soalan Dahri dia kata, benarkah Allah itu wujud? Tetapi Imam Abu Hanifah dia menjawab dengan lebih penekanan. Dia kata, bukan kata wujud, memang wujud. Kalau orang tanya, mak ada rumah tak? Contoh tanya kita kan, ada, kita boleh jawab ada, mak ada kat rumah.
Tapi kita tak menjawab macam tu. Kita memberikan satu jawapan yang lebih tepat, iaitu memang kita kata memang mak ada kat rumah. Nampak? Lebih. Ini daripada perbahasan dua tajuk dialog ini mengisahkan tentang bagaimana Imam Abu Hanifah dia menekankan tentang ketauhidan. Ini dialog tauhid. Sebab itulah dekat dalam Al-Quran banyak yang menghuraikan tentang tauhid dengan Allah adalah peristiwa Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, dalam surah Ibrahim ada dalam surah Al-Baqarah pun ada. Beberapa ayat yang menekankan tentang bagaimana Nabi Ibrahim dia menekankan tentang tauhid. Maka kita tengok lagi dari kata kalau Allah maujud, iaitu lau maujud illallah. Di mana tempat Allah, dia kata. Maka Imam Abu Hanifah kata Allah tetap wujud tetapi dia tidak bertempat. Ini maksudnya kepada perbahasan tauhid. Yang ini kena faham betul-betul. Kita minta pada Allah, moga Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah. Iaitu yang pertama ni kita minta kepada Allah, Allah berikan kepada kita kefahaman. Kefahaman yang bagaimana? Rabbi zidnil ilman. Berikan kita kefahaman dengan iman. Kan? Sebab tu tadi saya ada buka doa dengan Allahumma fahikku fiddin. Berikan kepada kita iaitu fiddin yang benar. Kefahaman yang benar. Maka kita tengok dia kata bila dia berkata bahawa Allah itu tidak bertempat. Sekejap saya nak cuba mute. Sekejap mana ni? Siapa yang tak mute ni? Sekejap. Sedih semua. Okey, maka dari dia kata apa? Ini maksudnya dalam kalau kita tengok dekat kitab tu, dia ada perenggan yang pertama, kan dia pisah, ada space. Itu pada saya penerangan bagaimanakah pengarang ingin menjelaskan tentang Allah itu wujud tetapi tidak bertempat. Kita tahu dekat dalam Al-Quran dia kata Allah ini duduknya di mana? Arash. Tetapi Allah bukan duduk di arash. Ini lai kasa, kita tak boleh melebihi daripada sempadan laisa. Ini maksud dia. Maknanya Allah ini dia tidak boleh dihuraikan Allah ini bertempat sekian. Bukan ke Allah itu duduk di langit sekian bin sekian. Itu kena ada sedikit ketakwaan dan juga keimanan untuk kita memahami akan sesuatu. Ataupun kita nak memahami akan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tengok bagaimanakah dia cakap Allah ini tidak bertempat. Lai kasamislihi syai'un fil ard. Allah itu dia berada di mana-mana sahaja. Sekejap, saya nak tengok siapa yang tak mute ni. Saya mohon untuk mute Sebab tajuk ni dia mendalam. Itu kena apa? Ada sedikit kefahaman. Sebab benda ni pun saya ulang dan ulang banyak kali. Kita nak lihat. Okey. Maka Dahri dia jawab apa? Hairan. Dia tanya. Dia rasa hairan. Kau kata Allah itu wujud tetapi tidak bertempat pula. Sebab itu Allah ini tidak boleh dipikir oleh otak ni. Otak jasad kita dia tak boleh fikir. Dia kena dalam yang dipanggil
perkara mengimani perkara-perkara gaib. Maka Imam Abu Hanifah, itu senang saja wahai dahri. Cuba kau lihat pada dirimu. Bukankah pada dirimu itu ada nyawa? Ini kita tengok dekat dalam Al-Quran. Afala tatafakkarun. Beruntunglah bagi mereka yang berfikir. Sebab itulah kita ni bila ada terjadi sesuatu perkara, contohnya macam raya awal, kita tertanya tak, kenapa raya awal? Ke kita seronok raya? So kita recall balik. Adakah ianya sengaja ataupun macam-macam lah persoalan. Ataupun orang kata, okey raya je lah. Lantaklah kan. 28 hari ke, 29 hari ke, 30 hari ke, dah pemerintah kata raya, kita raya. Sebab tu dekat dalam Al-Quran, Allah suruh kita berfikir. Afala tatafakkaru. Fikir. Bila kita fikir, menjadikan kita menjadi bijak. Sebab itulah dia ada hujahan ulama' tentang bagaimana kita boleh raya awal satu hari. Macam mana kita boleh berpuasa selama 29 hari. Dia ada hujahan. Untuk menjadikan kita ini kena ada ilmu. Sebab itu Islam ni dia tak mendidik kita jadi bodoh. Dia tak mendidik kita jadi macam ikut je, tak. Sebab itulah Islam ni dia ada Al-Quran sebagai hudun. Hudun sebagai petunjuk. Allah itu bersifat Al-Hadi yang maha membimbing. Maka Al-Quran ini sebagai petunjuk. Dia kena relate Quran dan sunnah. Sunnah itu yang kita keluar hadis. Daripada hadis tersebut keluarlah dalil. Maka dalam pembelajaran Al-Quran ni, dia ada 10 peringkat. 10 peringkat dalam kita nak baca Quran. Sebab tu kadang-kadang kita bila bulan puasa kita selak nak kejar khatam. Tapi kita tak faham. Sebab tu Allah kata, wahai Muhammad, kau baca Al-Quran dengan tartilah, perlahan-lahan. Sebab apa? Dekat dalam Al-Quran inilah segala rahsia itu ada. Maka kita tengok, dia kata apa? Dia reverse psychology kepada dahri. Ini orang yang bijak. Kau tengok dalam diri kau nampak tak nyawa? Tapi kita hidup. Bahkan memang aku ada nyawa dan memang setiap makhluk yang bernafas itu ada nyawa. Dahri ini pun masih lagi kedegak kalau orang kata. Maka Imam Abu Hanifah dia jawab, tetapi adakah kau tahu di mana letaknya nyawa atau rohmu itu? Kita tahu tak roh kita duduk mana? Adakah di jantung? Ataupun roh kita duduk dekat dalam tengah-tengah kat tepi pusat ke? Tak boleh. Paling kuat kita kata hati. Tapi hati kita ni bukan hati yang ada ni. Yang kita dok pergi check kat doktor nampak hati tu. Itu hati yang dipanggil jasad. Yang betul-betul yang Allah nak telik adalah qalbu. Qalb. Kalau dekat dalam Al-Quran dia panggil qalb. Qalbu. Loop lebih dalam. Dalam hati kita tu ada loop yang lebih dalam. Dalam hati kita ada berlapis dan yang paling dalam hati yang sudut dalam. Maksudnya macam tu. Maka dia kata, kat kepala ke, kat perut ke, ataupun di hujung kakimu. Maka dahri tadi dia tersentak. Inilah bagaimana penyebaran Islam itu mula berlaku apabila zaman-zaman Khalifah Ar-Rashidin terdahulu. Zaman-zaman orang kafir Quraisy dulu. Sebab tu dia kata apa? Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta Nabi Ibrahim sekalipun, hatta Nabi Musa sekalipun, tapi paling khususnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia orang kata ahli sihir. Kenapa dia orang kata ahli sihir? Saya ada ruangan chat ni. Kalau tak nak cakap, masuk dekat bahagian ruangan chat. Ni chat. Kenapa dia orang kata Nabi Muhammad ataupun para nabi kita ni sebagai ahli sihir? Ke saya cakap seorang-seorang ni? Hello. Ni dah lah saya je seorang buka kamera ni. Kenapa? Kenapa mereka kata mereka ini? Bermulanya daripada kitab Taurat, Injil, beberapa kitab sehingga ke Al-Quran itu
Bila tu dia kata, oh tak boleh, Islam ni ahli sihir. Sebab apabila mereka diperdengarkan tentang ayat Al-Quran, ketika itulah mereka akan bergegar hati untuk masuk Islam. Itulah bagaimana Umar Al-Khattab, dia dengar iaitu surah Taha, dia terus masuk Islam. Nampak? Kita hari ni baca Quran, kita pun sendiri tak bergegar hati. Maka itulah kita ni kena sering muhasabah diri. Maka dia tersentak. Betul juga macam itulah. Setelah itu Abu Hanifah mengambil segelas susu lalu ia berkata, adakah dalam air susu ini ada terkandung lemak? Ya, dia kata. Bahkan maka Imam Abu Hanifah, kalau begitu mana lemak tu? Kan? Di bahagian atas atau bawah? Sekali lagi dahri itu tersentak, tidak mampu menjawab pertanyaan Abu Hanifah yang petah itu. Ini golongan orang yang bijak. Sebab itu dulu masa saya belajar tentang public speaking. Nak jadi macam sekarang ni kan, nak bercakap kan. Orang kata, oh dia ni kalau bercakap terror ni. Orang bagi soalan, kita bagi dia soalan. Ini power. Contohnya, kalau dia tanya awak nak pergi mana? Kita jawab apa? Rasa-rasa saya nak pergi mana? Kita bagi dia soalan tu. Ataupun, awak ni nak pergi mana? Rasa-rasa kalau saya pakai macam ni, saya nak pergi mana? Soalan menjawab dengan soalan. Itu orang yang bijak. Tapi jangan test-test lah pula. Kejap lagi kalau saya tanya kan, dia tanya balik saya. Okey. Maka Imam Abu Hanifah dia kata, untuk mencari di mana roh dan jasad dan di manakah kandungan lemak yang ada dalam susu itu pun kita tak ada upaya. Maksudkan pula kita dapat menjangkau di mana beradanya zat Allah yang ada di alam maya ini. Zat yang mencipta dan mentadbir seluruh alam termasuk roh dan akal yang dangkal ini pun ciptaan Allah yang tunduk dan patuh di bawah urusan tadbir kerajaan yang maha agung. Makanya kita tak payahlah nak berdebat. Allah tu memang confirm duduk dekat arasy tak turun-turun. Allah itu ada di langit, mana mungkin turun kat bawah. Kan ada perdebatan dan perdebatan ini sangat-sangat orang kata viral. Maka kalau orang kata Allah itu duduk di langit, kan? Kita pun jawab Allahu musta'an, kita pun belah. Sebab Allah ini kita tak boleh. Sebab itu Allah kata, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku berada di mana saja. Maka ketika dalam satu peperangan, kan, mereka ni dah berasa sangat takut. Ya Rasulullah, mana Allah ni? Dia kata. Kemudian Rasulullah kata, dengar Jibril. Jibril kata kepada Rasulullah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablin warid. Kau katakan pada mereka, ya Muhammad, aku lebih dekat daripada urat leher mereka. Kita punya urat leher mana? Sini. Maknanya Allah lebih dekat. Adakah Allah itu duduk di kerongkong? Adakah Allah itu duduk dalam hati kita? Adakah Allah itu duduk dalam kulit kita? Wallahu alam bissawab. Itu menunjukkan akan zat Allah. Kita tak boleh nak cerita. Allah tu terlalu dekat. Sebab itu Allah kata, kau tak payah cakap apa-apa. Aku al-alim, tahu akan hati. Kita tengok jelas Imam Abu Hanifah menolak Allah bertempat ada di atas langit. Ini menjawablah apa pertanyaan yang berlaku di luar. Golongan yang mentafsir ayat Allah Ar-Rahman bersemayam di atas arasy dengan mentafsir sebagai duduk adalah golongan yang mentafsir pada jalan Mu'tazilah, yakni pada jalan logik akal. Orang Mu'tazilah ni dia nak logik akal. Ini golongan Mu'tazilah. Nanti insyaAllah kita akan belajar. Dia ada golongan Mu'tazilah, dia ada golongan Jabariyah, golongan Qadariyah. Nanti kita tengok. Kita bukan nak tengok orang, kita tengok diri kita ni. Sebab tentang Allah, tentang Islam, apa-apa pun dia tak boleh kita kata, ya ke? Kalau saya tak kerja, mana saya nak dapat duit? Contoh. Kalau saya tak makan ubat, macam mana saya nak sihat? Itu dia ada perbahasan yang memerlukan akan kefahaman tauhid. Dia ada banyaklah perbahasan dia. Maka kita tengok, kita ni orang macam mana? Tiada para sahabat dan para tabi'in yang mentafsir ayat ini dengan makna duduk atas arasy.
Maknanya para tabi'in. Para ahli sahabat-sahabat Rasulullah, dia tak ada cerita pun. Walaupun Rasulullah kata tak habiskan cerita ni, dia kata tak ada cerita pun pasal Allah ini bersemayam duduk di atas arash. Bukan bermaksud kursi Allah tu, ayatul kursi tu bukan kursi yang duduk macam kita ni. Oh Allah duduk macam kita. Tak. Dia sangat yang kita tidak boleh kurang. Para ulama salaf meninggalkan makna pada Allah kerana ia termasuk ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni apa? Ayat yang tidak boleh ditafsir dan kita sendiri tak tahu maknanya. Kalau dalam Al-Quran ada beberapa ayat. Contohnya, ayat apa? Ada tak orang dalam? Ni geng-geng yang belajar Quran ni. Ayat apa? Mana semua orang ni? Ada ke tak ada? Kau tak ada, saya tutup je Zoom ni. Cakap seorang lah saya lagi. Ada tak? Assalamualaikum. Semua hilang pula. Ada, tapi akak tak boleh buka gambar lah. Tak apa. Apakah ayat-ayat mutasyabihat dekat dalam Al-Quran? Cepat. Yang dia dah bagi keluar kat sini, hanya Allah saja mengetahui. Maksudnya? Tak tahu Sarah. Allah. Okey, tak tahu Senang je kat ni kan. Sebab kita sama-sama belajar. Saya pun kan tahu sangat pun. Ayat yang dalam surah Al-Baqarah, ayat pertama, ayat apa? Alif Lam Mim. Ada maksud tak? Ada. Cuba buka Quran je. Mana tu tiba-tiba saya buka-buka. Ada pula maksud Alif Lam Mim ni. Nampak? Dia tulis Alif Lam Mim je. Dia tak tulis maksud. Ini ayat mutasyabihat. Kita belajar sama-sama kan? Sambil-sambil lah kan? Okey. Maknanya Allah je yang tahu maksud dia. Alif Lam Ra Kaf Ha Ya Ain Sad. Apa lagi? Yasin. Ada maksud? Hanya Allah saja yang mengetahui. Maka kita tak payah hurai lah. Ulama tolonglah cari. Ada orang dalam kitab Talbid Iblis kan? Saya dah baca. Yang memang dia sibuk nak cari makna yang tak ada ni. Alif tu apa maksud dia? Ada orang yang beriman dan beribadah tetapi dia duduk sibuk nak cari ayat mutasyabihat ni apa maksud dia. Maka dekat ulama salaf dia kata apa? Sesungguhnya Allah sahaja yang mengetahui akan maksudnya. Adapun ulama khalaf mentafsir istimewa pada kuasa demi menyelamatkan akidah orang awam adalah menjisimkan Allah dengan sifat yang memerlukan tempat. Maknanya kan dia nak play safe orang kata. Ataupun dia nak bagi sesuatu kebesaran kepada Allah. Maka dia menjisimkan Allah ini. Membentukkan, membayangkan. Maka sebenarnya Allah ini, contohlah, ini contoh. Okey, katakanlah kita ni, okey, buat contoh ada ruangan chat kan, kau tak nak cakap tak apa, chat tu guna. Okey, contohlah sekarang kita semua ni kena buat kuih tart nenas. Okey, kena buat kuih tart nenas. Boleh terbayang tak gambar tart nenas sekarang? Boleh kan? Nampak? Kita belum buat lagi, betul tak? Belum buat lagi. Tapi betul. Kita tahu tak nenas tu macam ni. Okey, kena ada tepung sekian. Okey, bakar. Contoh kan? Itu kita ada boleh bayang. Tapi Allah ni kita tak boleh nak bayangkan dia. Ini yang dipanggil zauq ataupun zat Allah. Maknanya kita tak boleh nak bayangkan Allah itu besar macam mana? Adakah sebesar alam? Allah itu tinggi. Adakah dia setinggi? Nampak? Kita punya otak ni tak boleh melebih-lebih. Allah itu duduk di arash, kita pun bayang. Arash tu kat mana? Atas langit ketujuh. Atas langit ketujuh tu ada arash. Lepas ada arash tu. Itu antara kebesaran Allah. Kita tak boleh fikir. Makanya dia kat situ. Maka kita tak boleh jisimkan Allah ni. Walaupun kita nak bagi kuasa kepada Allah. Contohnya kita kata Allah itu dia maha mengetahui.
Oh, dia ni mengetahui macam mak kita kot. Mak kita kalau kita buat salah dia boleh tahu. Tak boleh menjisimkan Allah itu. Okey, kemudian kita tengok. Sebab apa dia kata? Demi menyelamatkan akidah. Okey, bila kita belajar Pak Allah hakikat syariat ni, sebenarnya kita nak betul apa? Akidah. Kenapa saya belajar kitab ni? Kitab ni saya mula-mula saya ada belajar dulu dekat masa dulu sekolah ada belajar lah sikit-sikit. Lepas tu saya ada belajar dengan ustaz. Ada seorang ustaz di Keramat. Kemudian saya belajar dengan Ustaz Iqbal. Kemudian saya belajar pula dengan Ustaz Angah. Hampir 4-5 orang guru saya. Nak faham ni. Sebab apa? Kalau kita punya akidah pesong, apa jadi? Amalan kita lah. Hati-hati. Sebab tu dia kata menyelamatkan akidah. Makanya kita pernah dengar puak Wahabi, puak Syiah, apa segala puak tu, selagi mana dia tak jatuh sesat, maka dia selamat. Amalan dia masih Allah terima. Kecuali kita berbeza pendapat. Tapi kalau dah istiharkan dia tu sesat, kita pergi ikut juga, jawapannya dia dah ganggu akidah. Bila dia ganggu akidah, apa yang perlu kita buat? Angkat syahadah. Ustazah, angkat syahadah ni macam murtad ya Ustazah? Ya. Sebab tu akidah kena hati-hati. Pernah dengar tak orang yang dia hilang wujud diri? Dia ajar kita tentang hilang wujud diri. Kita rasa semua ni pandangan Allah. Contohnya saya bercakap ni, saya tak mampu bercakap. Allah lah atur buka mulut, suara Allah apa semua sekian. Hati-hati. Sebab bila orang dah sampai kepada hilang wujud diri, dia dah tenggelam dalam mabuk cinta dengan Allah. Maknanya secara kadang-kadang secara huraian ataupun secara kita panggil ni pembelajaran tak apa. Kan? Contohnya kita kata kita tak mampu bercakap, Allah je lah yang izin. Kita tak mampu masuk kuliah ni melainkan Allah yang pilih. Kita boleh dalam majlis. Tetapi lepas tu kita pergi minum teh. Minum-minum teh kan. Lepas tu kita kata kita angkat cawan ni, Allah yang tolong angkatkan cawan ni. Kemudian kita minum. Allah yang minumkan. Nampak? Itu tak boleh. Maka kalau ada sampai ke tahap itu, selalunya orang itu, kadang-kadang ada orang yang sampai ke tahap itu. Ceritanya dalam peristiwa, apa tu kita panggil? Peristiwa Khalash. Cerita Khalash tu yang dia ditikam bunuh. Apabila dia mengaku dia Annallah, akulah Allah. Sebenarnya akulah Allah tu dia sedang berbicara dengan alam dia. Maka orang yang macam ni, segala apa yang dia cakap, kalau bukan daripada pembelajaran, kita tak boleh ikut. Kita tak boleh dengar. Tetapi kita boleh ambil barakah dia. Berkah dia kita boleh ambil. Tapi selalunya orang dah sampai hilang wujud diri ni, pernah tengok kalau kat Indonesia tu dia diam. Dia tu dia diam berzikir. Kan bila orang datang jumpa dia tak banyak cakap. Dia bukan yang jadi bercakap. Tak. Kadang-kadang mereka ini tidak makan. Inilah orang yang dah hilang dan tenggelam pada lautan cinta Allah. Okey, kita tengok maka janganlah kita menjisimkan Allah, membayang-bayang, oh Allah ni ada kursi. Kursi dia macam mana? Tak boleh. Nyata sekali bahawa semua ulama berpegang pada pegangan salaf, yakni menyerahkan makna semuanya pada Allah. Tentang hujahan apa ni tadi? Hujahan Allah tu duduk kat mana? Nampak? Maknanya para ulama salaf-salaf ni, para tabi'in dia tak boleh nak wrap up. Dia kata okeylah Allah je lah yang mampu memberi makna kat mana Allah tu duduk. Malangnya terdapat sebahagian golongan mengatakan haram mentakwil. Serahkan makna pada Allah tetapi mereka sendiri mentakwil istiwa dengan Allah duduk di arasy. Dia kata haram, tapi dia kata Allah tu duduk kat arasy. Ini ada jugalah golongan-golongan ini. Mereka melarang orang lain mentakwil, tetapi mereka mentakwil dengan logik akal ke tahap menjisimkan Allah. Maknanya bila dia baca Quran tu, Allah kata aku bersemayam di arasy. Dia pegang ayat tu. Bersemayam mana Allah tu memang duduk kat atas tak turun-turun ni.
Allah tu takbir daripada arasy je. Contoh. Kemudian mereka sebenarnya pembawa bid'ah yang sesat. Ni golongan ni. Yang dipanggil apa? Bid'ah dolalah. Jadi bid'ah ni banyak. Ada bid'ah yang harus, ada bid'ah yang berat, ada bid'ah yang macam-macam bid'ah. Kan? Maka dia panggil bid'ah dolalah. Maknanya bid'ah yang sesat dalam mentafsir sifat Allah. Tafsiran tersebut diambil dari perkataan Ibnu Taymiyah pada kurun ke-7 dan dikembangkan secara agresif oleh Muhammad Abdul Wahab pada kurun ke-19. Okey? Jelas tak part ni? InsyaAllah. InsyaAllah, Slow-slow Ustazah. Slow-slow. Slow-slow. Kalau tak faham cakap. Cuba kat tanya. InsyaAllah. Sama-sama murajaah. InsyaAllah. Maknanya benda ni dia bukan ambil satu. Kita kadang-kadang kita kata contoh macam saya yang baru mendapat jawapan. Saya kata, ya Allah, berpuluh tahun aku hidup ni. Jadi macam mana? Aku tak pernah tanya pun tentang isu ni. Maknanya kita ni duk tak cakna tentang hal Allah tau. Kita duk cakna hal kita, sibuk hal kita. Sebab itulah orang yang dekat pada Allah, dia tak ada masa nak fikir benda lain. Benda-benda remeh-remeh dia tak nak fikir lah. Sebab banyak lagi benda yang dia nak fikir. Bila kita tahu, ya Allah macam ni Oh macam ni nanti soalan ini akan anak cucu kita tanya pada kita. Yakin lah. Tanya, Mak, Wan, Allah tu duduk kat mana? Maka inilah perlukan hujahan. Okay, InsyaAllah moga-moga faham kat sini. Nanti kalau tak faham, contohnya kalau ada berdebat ataupun ada isu-isu macam ni, andai kata kita tidak mampu menjawab, kita diamlah. Serahkan pada ahlinya. Ahlinya ramai. Jangan kita duk memandai-mandai cari ahli yang tak berapa nak tepat sangat. Maka kalau kita hari ni semuanya ada. Tempat rujuk kita. Pejabat agama ada. Mufti-mufti kita ada. Mufti-mufti yang tersohor. Mufti dalam Malaysia ni ada berapa buah negeri? Banyak negeri. 14 buah negeri. Tapi mufti kita ada 7 saja yang boleh menjatuhkan tentang sesuatu perkara. 7 kepala mufti. Dan dalam 7 tu ada seorang kepala dia, ketua kepada segala mufti-mufti. Maka mereka bukan ambil satu keputusan yang sangat pendek untuk memberi gelaran-gelaran ataupun memberikan sesuatu kepada yang tidak berkaitan. Contohnya nak kata orang ni sesat ke, nak kata orang ni sekian bin sekian ke kan. Dia ada research yang sangat lama. Ini kita kena faham lah. Itu sedikit ilmu fiqh. Okay. So insyaAllah moga-moga faham. Okay. So kita masuk yang ketiga, sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada berapa sifat? Siapa yang jawab ni memanglah dia lah. Memang dia akan ingat yang kepala otak dia ni. Mesti dia kata, ada berapa sifat? 5 ke 7? 7. 7. Sifat ma'ani ada 7 sifat. Apa maksud ma'ani? Makna. Sifat memaknai. Makna. Okey. Makanya kita tengok sifat yang bagaimana? Sifat yang memberi makna pada sifat Allah. Kita tengok dia huraikan pada 7 sifat. Okey. Pertama, kudrat. Iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Okey. Kudrat. Apakah sifat kudrat? Wujud. Kudrat ni wujud. Tetapi Allah ini sifat dia bukan dia diwujudkan. Dia memang sedia wujud. Yang diwujudkan kita. Ini kena faham. Sifat yang memaknai pada sifat Allah tersebut. Contohnya, sifat Allah ini iradat. Iradat ni apa? Berkehendak. Tetapi Allah tak berkehendak apa-apa kat kita. Kehendak tu dia punya kehendak. Sebab tu dia ada ke atas diri dia. Kemudian dia ada ilmu. Sifatnya, sifat makni Allah ilmu. Makanya dia memang sedia ada berilmu. Dia yang maha berilmu. Bukan dia perlu cari ilmu. Ada perkataan per. Kemudian kita tengok hayat.
Hayat iaitu hidup. Kemudian sama itu sami dengar. Basar itu basir lihat. Maknanya Allah ini melihat. Kita yang diperlihatkan. Kita ada di. Tetapi Allah ni pelihat. Perkuasa. Kita diperkuasakan sebab ada sesuatu yang memberikan kuasa ke atas kita. Kita tidak ada kuasa, tetapi Allah memberikan kuasa ke atas kita. Kita tidak ada Allah itu tidak ada kehendak, tetapi Allah berkehendak ke atas kita. Basar, lihat. Allah itu dia maha melihat. Tetapi kita ni diperlihatkan oleh Allah. Ada mata, tapi ada orang ada mata tapi matanya buta. Maknanya mata itu bukanlah yang memberi penglihatan. Mata ini adalah satu objek. Yang ada di sebalik mata penglihatan. Penglihatan ni macam mana kita nak hurai? Tak boleh hurai. Itulah yang diperlihatkan oleh Allah. Basir. Kalam ni kata. Maka kalam ini adalah kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diperkatakan. Itu maksudnya. Maknanya kalau kita tengok kudrat yang tunggal. Contohnya Allah ini kudrat. Maksudnya dia satu-satunya. Berkuasa. Dia tak ada orang lain pula. Contohnya, Allah ada kata dekat dalam Al-Quran. Allah kata kalau engkau tidak reda di atas takdir aku. Allah kata apa? Kau pergi cari langit lain. Apa maksud Allah? Afala tatafakkarun, fikir. Maknanya melangit mana lagi kita nak pergi? Bukannya ada, contohnya kalau dia kata pergi dah cari planet lain. Boleh lah macam tu, saya bumi, saya boleh pergi daripada bumi, saya mungkin pergi planet Mushtari ke, planet Pluto ke. Tapi Allah kata pergilah cari langit lain. Semua di bawah satu langit. Faham tak? Maknanya tidak ada sesuatu yang diadakan duplication. Maka Allah itu kalau ada sesuatu yang contohnya kudrat, ada kuasa, ada lagi satu kuasa pula. Contohnya Allah ini mencipta bumi. Tapi ada lagi satu bumi. Mana menunjukkan betapa lemahnya Allah sebab dia ada dua. Allah kata pergilah cari langit lain. Contoh tak apa kita ada langit lagi satu, kita boleh lagi. Menunjukkan bahawa Allah itu sifat lemah. Memaknai sifat Allah. Maka kita ni nak memaknai sifat Allah ni sehinggalah kita fana. PE tu tu memasuk pemilik tunggal satu-satunya. Ini dia macam deep sikit lah. Perlahan-lahan lah kita belajar. Kemudian kita tengok ada debat daripada yang ini yang tentang debat di antara yang kisah sebelah ni saya patah balik daripada Imam Ibnu Hanifah dan juga guru dia. Ada satu cerita debat di antara Ibnu Hanifah dan juga guru dia. Guru ni nama Hamad. Mereka ini etis. Dia tak percaya wujud Allah. Dia tak percaya wujudnya. Sebagaimana yang Dahri ini bertanya. Maka akhirnya Hamad ini dia mimpi kampung dia diserang khinzir. Maka kampungnya tersebut habis hancur punah. Hakikat yang memiliki 7 sifat tadi hanya sifat Allah. Dia mimpi je. Tetapi benda tu akhirnya jadi dalam mimpinya tersebut. Maka sebenarnya kalau kita tengok dalam sifat ma'ani Allah ni yang ada 7 sifat yang perlu kita imani, yang kita perlu maknai, dia ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Maka sama' tu dengar. Kalau nama Allah Al-Sami' yang maha mendengar. Kita ada telinga, tetapi telinga kita tak boleh mendengar sekiranya Allah tidak masukkan daya pendengaran. Itu maksudnya. Maka hakikat yang memiliki 7 sifat ini hanya sifat Allah. Kita tak ada sifat ni. Manusia hanya diperlakukan sebagai setiap satu perbuatan. Kita ni bersandar pada daya Allah saja. Kenapa hari ni kita boleh bangun? Kenapa hari ni saya boleh bercakap? Kenapa hari ni saya boleh hurai? Kenapa hari ni saya, contoh-contoh. Kenapa? Semuanya daya-daya Allah.
yang Allah berkehendak ke atas diri kita. Kenapa kita nak masuk dengan kuliah? Kenapa kita ni? Allah yang berkehendak ke atas diri kita. Tapi kita tak boleh nak ambil enteng. Contohnya malah nak belajar. Umur dah 65 tahun. Allah tak berkehendak atas saya. Itu tak boleh. Allah tidak boleh dipersalahkan di atas kegelapan zulmat dalam hati kita. Sebab tu Allah kata peringatan demi peringatan yang aku bagi. Peringatan yang selalu Allah bagi adalah panggilan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang besarkan aku. Satu hari 5 kali kita dengar. Itu peringatan Allah. Kemudian Allah kata, hayya ala solat. Dirikanlah solat. Barulah Allah kata, apabila kau dirikanlah solat, maka hayya alal falah. Di situ ada kejayaan. Maka kalau kita tengok, kita relate pula dengan azan. Masya Allah. Hidupnya susah. Tak susah. Kenapa kita nampak susah? Sebab kita menyusahkan. Kita selalu fikir benda yang menyusahkan kepala otak kita. Allah kata solat. Mula-mula kau solat dulu. Hayya ala solat. Marilah kita solat. Allah ajar kita solat. Kemudian Allah kata, hayya alal falah. Marilah menuju kejayaan. Maka orang yang berjaya adalah orang yang solat. Tapi Ustazah, ada orang solat, ada orang tak solat Ustazah, tapi dia kaya. Itu istidraj. Boleh faham kat sini? Saya ada dapat satu ilmu. Masya Allah kesan raya ni kan. Allah temukan sini. Ui, saya dapat satu. Ini memang dengan golongan bisnes. Saya takkan buka kat sini lah sebab kadang-kadang mungkin Kak Ani kata buat apa saya nak dengar, saya rumah tangga je kan. Kadang saya tangkap gambar daun pandan je macam tu kan. Kadang-kadang rasa siapa golongan bisnes dia nak nanti insyaAllah boleh PM saya akan buat. Saya kata wah ini baru real. Saya dapat korek apa dia punya intipati kejayaannya. Saya jumpa sendiri. Alhamdulillah. Allah juga lah yang nak bagi. Sebab saya ni memang Allah campak dekat golongan bisnes. Bisnes dah nak mudum apa semua kan. Maka Allah campakkan saya. Saya kata, ini saya macam tersentak. Saya macam tergamang. Kita ni masih ada lagi kelemahan kita. Maka buah bagi ilmu tauhid dan tasawuf adalah membuang sifat ananiah. Buang sifat ananiah, sifat apa? Sifat ananiah. Siapa tahu sifat ananiah? Ini kalau siapa dapat jawab ni mesti dia kata, sampai bila-bila saya ingat Ustazah perkataan ananiah. Sifat keakuan. Serba aku. Ini baru kita memanai tentang 7 sifat ni pun kita kata, nak buang keakuan. Akhirnya kita akan merasai apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nampak? Maka kita tengok huraiannya di bawah. Saya tak nak lama ni. Saya sampai part ni je. Part belakang nanti insyaAllah kita akan sama. Mengenai ayat dan hadis mutasyabihat. Apa yang tadi kita tengok dalam ayat Al-Quran, ayat mutasyabihat. Iaitu mutasyabihat ni, mutasyabihah dengan mutasyabihat. Mutasyabihah ni hanya Allah yang mengetahui akan maksudnya. Mutasyabihat ni adalah ayat perumpamaan. Maka kita tengok ada beberapa pendapat mengenainya. Ini saya tahu. Ni geng-geng yang dah khatam kitab ni tau. Geng-geng dah khatam kitab hakikat syariat ni. Saya tahu sekejap saya tengok saya tengok siapa. Kak ni tak pernah lagi belajar Belum Ustazah, ni baru first time belajar. Ni Kak Sheila ni. Kak Sheila dah khatam kitab ni. InsyaAllah nanti kita murajaah dengan bersama-sama dengan dia. Kalau saya salah betul kan. Mana pula Kak Masnah? Kak Masnah mana Kak Masnah? Gaya tak habis lagi. Kak Masnah hilang. Kita tengok, kita murajaah dengan dia. Dia dah khatam kitab ni Kak. Kita tengok Boleh belajar. Saya pun baru-barulah okey. Sebab apa kita kata murajaah? Revision. Bila kita belajar lagi bijak. Kan bagi bodoh.
Anak kita gitu dia kata buat latihan. Cakap kan. Sebab nak bagi makin bijak. Kita tengok. Ni geng-geng ni insya-Allah ni dia boleh jawab ni. Datin Sheila dah masuk ni. Okey, pendapat golongan ahli sunnah wal jamaah. Mazhab tafwid. Para alim ulama sunnah mazhab salaf berpada dengan hanya mentafsir ayat-ayat dan hadis-hadis secara ijmali, iaitu secara ringkas tanpa penakwilan. Maknanya dia tidak ada takwil, tidak ada dalil. Bahkan mereka berpada dengan zahir-zahir nas yang ada. Pendapat ini lebih selamat untuk memelihara akidah dan keimanan. Ini pendapat ahli sunnah wal jamaah. Tentang apa? Tentang ayat mutasyabihat. Maka mazhab takwil pula, para alim ulama ahli sunnah mazhab khalaf menakwilkan ayat-ayat dan hadis-hadis dengan takwilan yang layak bagi kemuliaan dan kesempurnaan Allah. Maka dua-dua ini dia sama. Maknanya bila dengan mazhab takwil, dia takwil lagi dengan lebih dalam, maka dia lebih nampak, lebih apa orang kata? Lebih detail, lebih bagus. Tapi dia tidak melampau-lampau. Tapi kalau kita tak nak sampai ke takwil iaitu dengan mazhab takwil pun tak apa. Cukuplah sekadar kita berada mazhab tafwid. Dengan nas-nas yang ringkas. Ijmali, iaitu yang ringkas je. Ada orang pula dia tak boleh. Dia nak pula, ni dalil mana ni? Datangnya daripada mana ni? Hadis ni datang daripada mana? Hadis yang keberapa? Daripada kitab mana? Daripada unsur daripada mana? Dia tak tahu. Tapi kalau kita dapat secara ringkas pun sudah memadai. Demi apa dia kata? Demi untuk kita jaga kita punya akidah dan keimanan. Cukup sekadar tahu. Okey, kita tengok itu bagi ahli sunnah wal jamaah. Dia hurai kepada dua mazhab. Iaitu mazhab tafwid. Yang kedua adalah mazhab apa? Takwil. Sama, dua-dua boleh kita guna. Nak ingat senang je. Mazhab tafwid ni dia ringkas. Contohnya kalau kita tanya, contohnya macam ni lah. Okey Ustazah, boleh tak kalau saya nak puasa 6, dia soalan-soalan je kan. Puasa 6 bulan Syawal. Apa jawapannya? Boleh. Betul tak? Yang ringkas lah. Boleh je. Sebab Rasulullah pun galak kalau puasa 6 ni, dalam puasa 6 dalam Syawal insya-Allah nyamai dengan setahun. Contoh, ringkas. Betul tak? Ada orang pula dia nak lebih dalam. Daripada mana Rasulullah cakap ni? Dalil yang mana? Apa dia? Kita kena apa? Maknanya lebih dalam lah. Maknanya kita nak kena puasa yang ganti dulu ke Ustazah? Ataupun puasa yang terus jamakkan ke? Ataupun kan? Ada macam-macam. Tapi semuanya diterima. Ikutlah pada kita. Tapi kadang-kadang kita tanya satu ulama. Ulama-ulama yang muktabar. Kita tanya dia kan, dia akan ada satu pegangan. Pegangan yang memang makruh pun dia kata tak boleh lah. Benda makruh. Dia kata dia jadi jatuh haram pada dia. Itu ulama muktabar. Tapi kadang-kadang benda makruh pada kita okey lah. Tengok pada kita. Tengok pada diri kita. Kita di mana? Okey. Maka ingat ada dua. Kita cukuplah. Ahli sunnah wal jamaah ni dia ada mazhab tafwid dan mazhab takwil. Ambil highlight kat situ. Bila mazhab tafwid ni dia adalah mazhab yang ringkas. Ada ujahan ringkas sikit, okeylah. Tak payahlah tanya hadis berapa, datang daripada mana, kitab mana. Kadang-kadang kita nak detail. Itu adalah mazhab takwil. Dia menakwilkan ataupun nak keluarkan detail dalil-dalil nas dia. Dia tak boleh dengan satu dalil, dengan satu hadis. Dia mungkin dengan 2, 3, 4, 5, 6 hadis. Daripada Ibnu Katsir ada, daripada Imam Ghazali ada, daripada Ibnu Najah ada. Dia macam tu. Boleh faham kan? Faham tak Kak Ani? Saya memang cakap dengan Kak Ani ni. InsyaAllah. Okay. So, kita tengok yang B. Ini pendapat ahli sunnah wal jamaah. Kita golongan mana? Ahli sunnah wal jamaah kan? Pendapat golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah, dia mentakwilkan ayat-ayat dan hadis-hadis dengan takwilan yang tidak layak bagi kemuliaan dan kesempurnaan Allah. Dia takwil ikut benda yang tak layak. Sesuatu benda yang tak layak bagi kemuliaan Allah. Tak apa-apa benda lah. Contohnya macam Allah itu duduk kat arasy.
Allah itu duduk atas kursi. Contohlah, itu contoh. Okey, yang ketiga, adapun mengikut Imam Ghazali rahimullah. Okey. Ni saya nak saya kongsi lah. Sekejap saya tengok. Mesti Kak Sheila tahu. Kak Sheila rahimullah tahu maksud dia, Kak? Tahu tak kenapa saya belajar macam ni? Sebab saya pun belajar, memang guru saya macam ni. Dia duduk tanya. Bila saya kaji, kenapa lah cikgu ni duduk tanya kan? Sebab dia nak suruh kita berfikir. Dia pegang kepada ayat surah Az-Zuruf ke surah apa saya tak ingat. Afala tatafakkarun. Dia pegang pada tu. Sebab tu dia tanya. Dia nak suruh kita fikir. Kita ni dah baru belajar. Kan? Maka kita tengok. Apakah maksud rahimullah? Ataupun radiyallahu anhu. Kadang-kadang RTTA. Itu radiyallahu anhu. Ni rahimullah. Apa maksud dia? Dia bukan saja-saja duduk situ. Imam Ghazali tak boleh nak cerita contohnya punyalah obses dengan saya. Aisyah Rosli dah meninggal rahimullah. Tak boleh rahimullah ataupun radiyallah tu adalah Allah memberkati, memberi kesejahteraan ke atas dirinya. Dan mereka ini bukanlah para nabi. Mereka ini juga bukan para rasul. Tetapi mereka adalah tabi'in yang dijanjikan syurga bagi mereka. Maknanya bila kita baca Imam Ghazali rahimullah tu doa. Allah memberi kesejahteraan ke atas Imam Ghazali. Menjadi ulama lah. Okay. Umat Islam dalam masalah ini terdapat dua golongan. Pertama, golongan awam yang hanya memahami golongan ataupun ayat-ayat secara zahir. Ini golongan awam. Boleh jadi kita pun ada pada peringkat ini. Yang kedua adalah golongan ulama, iaitu mereka yang memahami ayat dan hadis tersebut bahawa ia adalah istigharah dan mazaj yang bertujuan untuk mendekatkan fahamannya kepada manusia. Ia boleh ditakwil dan ditafsir dengan tafsiran dan takwilan yang layak bagi sifat kemuliaan dan ketinggian Allah. Maka kita tengok, lihat Al-Iqtisad fil Al-Iqtiqad oleh Imam Ghazali, muka surat 58, tahqiq oleh Dr. Insaf Ramadan. Detail, nampak? Ulama' ni dia detail. Siapa? Daripada mana? Kitab mana? Buku mana? Dalil mana? Barisan ke berapa? Muka surat berapa? Kiri kanan semua dia tahu. So boleh jelas Mungkin kita golongan awam je, sekadar tahu je. Okey. Maka kita tengok yang bawah takrif sifat ma'ani. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sifatul ma'ani. Ma'ani. Qaimatun bizatillah zaidatun ala zatil mujibatun lahu hukman. Okey. Kalau kita tengok okey, ni kita tengok. Kak Ani ada kitab tak? Kak Ani hilang lah. Ada. Kak Ani ada kitab? Ada. Yang lain Kak Aino mungkin ada kitab Saya panggil Kak Ani sebab Kak Ani je yang menyaut. Okey. Yang lain saya harap-harap ada. Kalau nak suruh saya panggil nama keluarlah suara. Kitabnya macam mana? Ni. Putih. Ku putih. Yang ada, yang putih tu ada. Ada ada kan? Ada. Buka surat 24. Belah bawah sekali. Okey. Kita tengok tarif sifat ma'ani. Kita tengok ayat ni. Nampak tak? Ada banyak huruf tanwin. Sifat fa tu ada alif. Ma'an ni. Qaimatun. Tun tu ada tanwin. Bizatillah zaidatun. Ada tanwin. Ala zatil mujibatun lahu hukman. Okey, semua ada tanwin. Nampak? Tanwin ni sebenarnya dalam barisan-barisan sebenarnya Allah bagi kita Quran ni, Allah bagi ayat-ayat ni, baris-baris ni pun ada makna. Siapa tahu makna tanwin ni apa maksud dia? Kalau dalam ayat-ayat Al-Quran. Tadi, buku warna putih. Kuku warna putih? Ada, saya ada buku tu. Kak Sheila cuba jawab. Kak Sheila mesti tahu. Kak Sheila.
Mana pula Kak Sheila Sheila ni Kak Sheila Bukan Kak Azura. Sila. Siapa Sofi? Lah. Ni Kak Azura. Oh, yang cakap tadi Kak Azura. Kak Ani hilang ah? Hilang dah Kak Ani. Dan bila saya tanya hilang semua. Ada. Ada. Kak Zura lah jawab. Okey Kak Azura. Tak ada Kak. Baru nak cari bukunya. Aku tak jumpa. Surat tak jumpa lagi ni. Okey, muka surat 24. Kak Sheila. Cepat. Kenapa ada huruf tanwin tu banyak? Aku tak ada. Buku tak ada. Tak apalah, kita belajar sampai gelak-gelak. Bila gelak tu kan, dia menghasilkan hormon endorfin dalam tubuh badan kita. Tapi jangan melampau sangat gelak. Nanti Lepas ilmu tu dia habis. akan ingat. Dia akan mudah ingat. Ya. Tapi jangan melampau sangat gelak. Sampai dah terguling Betul. kan. Itu habis ilmu kita. Saya saja ni nak ciri-ciri yang kita lama tak jumpa kan. Okey. Sebenarnya baris tanwin ni kan. Kalau kita tengok baris atas, baris bawah, baris depan kan, tak kira lah dia duduk. Kalau tanwin tu kan yang depan tu confirm dia duduk kat atas, tak ada lagi tanwin tu duduk kat bawah kan. Dia menekankan tentang sifat dan perbuatan Allah pada ayat tersebut. Maknanya ada campur tangan Allah dalam ayat tersebut. Contohnya kalau macam kita baca sifat, ada alif kan? Bukan saja-saja Allah letak alif kat situ. Maknanya dia nak menekankan dengan sifat Allah. Ma'ani. Ada apa tu? Tanwin apa sabdu tu kan? Tekan. Maknanya dia nak lebih tekankan maksud dia tu. Baru kita faham. Mungkin yang lain dah faham, saya pun nak faham. Maksud kita tengok maksud dia. Sifat ma'ani ialah sifat yang berdiri dengan zat Allah yang melebihi sekadar zat yang mewajibkan baginya hukum sifat ma'nawiyah. Ia adalah sifat wujudiyah. Yakni sifat tersebut memangnya wujud beserta zat Allah. Nampak? Sebab itulah ayat ni kalau kita tengok bila dia keluar dalam bahasa Arab kan, dia banyak tanwin. Sebab semuanya dengan campur tangan Allah. Kita tengok sifat tu. Sifat tu iaitu sifat. Sifat. Ma'ani Allah. Ataupun yang dipanggil sifat ma'ani tadi apa maksudnya? Sifat memaknai sifat Allah tersebut. Yang dipanggil pemilik tunggal bagi sesuatu sifat. Kalau kita tengok basar. Pemilik tunggalnya adalah lihat. Yang memberi penglihatan. Kita ni diperlihatkan oleh Allah. Ini tauhid. Kita diperdengarkan. Telinga kita tak boleh nak dengar sesaja. Allah masukkan daya al-sami baru kita boleh dengar. Maka kita tengok kat sini je Allah cerita dekat ayat bawah ni tentang takrif sifat ma'ani ni, Allah dah tekankan akan campur tangan dia dalam segala sifat ma'ani tersebut. Itu maksud dia. Maka kita tengok, lihat Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad oleh Imam Al-Ghazali. Maka bukanlah semudah-mudah Allah tu nak letak tanwin, Allah itu nak letak bagi atas, bagi bawah, ada alif panjang pendek, tak ada. Ada sebab. Ya ayyuhallazi. Ya tu panjang. Dia nak panggil apa? Wahai. Macam tu. Dia tak panggil wahai. Dia tak ada. Ya. Nak panggil tu. Macam kita lah kalau panggil suami nak mendayu-dayu sikit. Abang. Nampak. Maknanya Allah nak panggil. Ya ayyuhallazina aman. Wahai orang-orang yang beriman. Macam tu lah. Panggilan-panggilan Allah. Bukannya sewenang-wenang. Itulah bila kita belajar kadang-kadang ilmu-ilmu Al-Quran ni kan. Dia lebih meluas rupanya. Huruf mati huruf-huruf hifji hijriahnya. Saya pun baru berlatih-latih lah. Saya ni belajar lepas